listen only mode. Lain daripada tu, tak ada. Nothing much. Kita nak tengok apa impact Fed Powell kepada yang besarnya adalah kepada ZN. ZN. Setakat ini nothing much. Not much reaction. Nothing much. So I'm not doing anything. I'm not doing anything. Okay, dollar spike and then balik kepada ni. So nothing much. So everything is as is. Kalau ada pun kita lihat kepada gold dan juga silver. Kalau ada pun it can support gold. So that means gold can start be doing 1, 2, 3, 4, 5. Setakat ini belum erase, ni belum ni, masih ada divergence. Dia naik ke atas ini, kita akan ada wave 3 kat sini. Ingat, I'm looking at this sebagai satu flat, and then another wave ke bawah. Okay, itu untuk gold, but not to entry here. Ada dua pilihan untuk anda enter. Yang pertama, kita tunggu dia break bawah ini. Kalau dia break bawah ni, 4 ni, kita enter kat sini. Kedua adalah kalau dia break higher high kat sini. Tengah-tengah ni ranging market, tak enter. Faham saya ni? Tengah-tengah ni, saya ambil cat kosong. Tengah-tengah tu kita tak sentuh. Tak ada trend. Market sideways. Buat benda simple. Trade bila nampak trend. Jangan trade ni nak naik ke nak turun. Itu payah. Sebatang candle naik, kejar. Jangan buat benda tu. Sakit. Okay. So, ada dua. Satu adalah kalau dia break ini. Kalau dia break this support sini. Ini low kan? Dan apa yang berada tengah-tengah ni adalah satu sideway market. Satu sideway market. Okay. Satu sideway market. So, biar trend tu nampak. So, don't I'm not touching gold at the moment. Dia naik, biar. Tunggu dia buat 3-way pullback, kita long. Itu saja. Okay, do something simple. Silver pun sama. So, selagi dia tengah-tengah ni, kita tak ada. Kalau dia, kalau ini breakout ke atas, and then movement sekarang, macam ni, then anda long. Barulah kita ada trend, ada high. Barulah RBS, SBR kan. Resistance become support, support become resistance. Ini tak ada apa-apa. Biarlah dia naik sebatang. Itu kerja dia. Okay. Saya tahu. Ni naik ni tekan. Habis. Berapa kali yang kita tekan kat sini, dia naik, dia turun. Janganlah. Janganlah. Sakit. Trade macam tu. Sakit. Okay. JPY pair, a bit of dollar weakness sekarang ni. You will see US dollar JPY jatuh. USD JPY. So meaning this ZN should be going down. Yeah. ZN should be going down. Okay. This is more of US dollar punya cerita. This is more US dollar punya cerita. US dollar lemah. Okay. That can be support untuk saham. Kita tengok Nikkei. Apa benda saya punya saham ni macam ni? Oh, salah chart. Okay. That can be a support untuk Nikkei ni. A bit tak ada lagi. Oh, ni delay kejap Kita tengok kepada live data. Live data GBP, GBP US dollar pun dah break nampaknya. So that give us more and more idea bahawa US dollar lemah. Nampak seperti saya sebut tadi. Okay, so support dia dah jadi kat sini. Okay, so itu menguatkan kita punya pendapat bahawa US dollar dah menghabiskan pergerakan ini. 4 dia dah habis. So this could be your 4. Tak ada WXY kat situ.
dan ini jadi merah. Okay. 4 and then tak berapa minit je pun nak tukar dia kan. Satu, jangan percaya kepada label. Saya tak percaya kepada label ni. Yap. Yap. AUD USD belum. AUD JPY yes. Sekejap kita tengok kepada ni. Maksudnya sini kita akan ada 5 wave. Sini kita akan ada 5 wave. So kita punya dollar index jadi macam ni. Okay, sini kita ada 1. This is wave 3 yang paling rendah dalam dia. Okay, kita akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu buat 2. Ni dalam merah. Lepas tu turun ke bawah. Okay, so that's the view untuk ni. Jadi 1, 2, this is 3 dalam color putih. Okay. Yap, fokus on average of 2% seperti saya sebut tadi. Maksudnya dia biarkan inflation tu tinggi sikit. Nothing much. Dia biarkan inflasi tu. Sebabnya sebelum ni dia punya sasaran tak boleh lebih daripada 2. Bila dia kata average, maksudnya dia biarkan tinggi lagi. Jadi maksudnya interest rate tak naik. Bila dia membiarkan inflasi naik, maksudnya dia kontrol inflasi dengan naikkan kadar faedah. Faham tak? Ya, dia kontrol inflasi dengan naik dengan mengawal kadar faedah, dengan menaikkan kadar faedah. Kalau dia kata dia biar je, dia cuma tengok purata 2%, dia biarkan inflasi tu naik. Jadi lambat lagi lah dia nak naik interest rate. Faham tak? Kalau dia kata sasaran 2%, itu sampai 2% dia akan naik rate. Tu maksud dia. Faham? Tu je. Jadi tak nampak dia akan naikkan kadar faedah. So we do have, ini dah habis, ke bawah kita akan ada euro USD ke atas. Maksudnya that ini saya tak tukar lagi selagi dia tak tembus ke atas. GBP USD dah tembus. So this is your A. Macam ni This is your A. Ni tukar color je. Tak sampai berapa saat pun nak buat dia tukar color. Sebab tu saya tak percaya kepada label. Saya percaya kepada structure. Label tu nak tukar berapa saat dia nak tukar dia. Dan kita ada C kat sini. And now kita dalam wave 5. Jadi kita tak ada ABC dah. Tu dia. Oops. Okay. Dan maksudnya support dia dekat sini. Ini invalidation level dia. Okay. Jadi US dollar lemah. Kira float inflasi tu. Bukan float inflasi. Dia biarkan. Sebabnya macam ni. Basically apabila dia kata dia biarkan inflasi tu naik. Maksudnya erti kata lain. Dia tak naikkan kadar faedah. Itu maksud dia. Dia orang akan dia expect inflasi naik. Kita pun tahu. Jadi bila dia biarkan inflasi naik dengan kadar faedah yang rendah, kita tahu purchasing power duit tu makin hilang, orang akan pergi kepada currency lain, orang akan pergi kepada saham, orang akan pergi kepada gold, kepada silver. Anda akan nampak ini naik. So this won't be your that one. This could be your B, C, and this could be your 2. That's it. Okay, ni untuk gold. Okay, ni untuk gold. Gold ke atas. Okay, sama juga dengan silver. Tak berapa saat pun nak tukar dia, nampak? Kalau setakat nak tukar chart ni tak lama. Ni B. Dan kita have truncated C kat sini.
This is the move now. Okay. This is the expected move now. So, tak perlu gopoh. Anda tunggu 5 wave asalkan dia break atas ini. Then you can go and long it. Boleh? Ataupun even bagi siapa yang lebih agresif, anda tengok 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini breakout atas yang ini. Asalkan yang ini 5. Okey, 5 dan 5 ni ada divergence. Tunggu 3 wave, anda long. Faham? Syarat dia yang ini mesti break. Faham? RSI break tak. Dia cuma untuk satu ni je. Untuk satu ni sahaja. Untuk satu ni. Maksudnya yang break ini, yang ini, dia mesti tinggi daripada ini. Itu je. Buat benda. Tapi ini adalah lower. Ini adalah ni. Ini adalah anda punya target cuma macam ni. Daripada sini. Dan TP macam ni. Sini. Ini adalah short term entry. Very, very short term entry. Okay. Jangan pula ni sampai ke mana anda punya. Selagi dia tak break atas tu, tak ada. Nothing. It could be balas balik. Bagi saya cuma lihat kepada yang lain-lain menunjukkan average inflation targeting by Fed tadi menunjukkan bahawa Fed tak naikkan kadar faedah dan itu sedang melemahkan US dollar pada semasa. Bagi saya ini bukan benda baru pun. Dalam bulan 6 itu, dalam projection materials, dia memang kata dia tak naik rate sehingga tahun 2022. So, it won't be surprise kalau dia sebut mengenai inflation, average inflation targeting punya kaedah. So, we do have a knee-jerk reaction pasaran. Basically, kita tahu US dollar tengah buat correction. I've been talking about it daripada awal minggu ni, ingat tak? I've been talking about US dollar buat correction 1 minggu ni kan. Yang ni kan. Yang sebelum ni. So, we do have GBP, kita ada AUD, kita ada Canada dollar yang lead, kita ada New Zealand dollar. So, it's all been tally. Ni AUD, USD dah buat high. Dah buat high. Instead of trading AUD US dollar, instead of trading AUD USD, I would rather be trading AUD JPY. Ni dia sama. Dia sama. Ini adalah AUD USD. Dan ini adalah AUD JPY. Sebabnya US dollar will be choppy, up and down. Tunggu pullback. Sebab ini pun ada high AUD JPY ni. Bukan USD JPY, AUD JPY. AUD USD, AUD JPY, basically dia punya structure more or less the same. More or less the same. Ni dia. So, kita tahu US dollar tu dalam wave 4, wave 5 kan. Kita tahu indeks extend ke atas, JPY masih lemah. So, kalau ini AUD JPY ni dah break out, do this. Buat benda ni, buat benda simple. Dekat H1 ke, dekat H4 ke. Okay. Anda tarik trend line. Tarik je trend line. Okay, tarik trend line. Lepas tu tengok kepada, bila dia break trend line tu, tengok kepada RSI, whether dia ada buat divergence ke tak. Kalau dia break trend line dan di situ ada divergence, maksudnya 5 wave tu habis. Itu saja.
5 wave dia habis, ada tunggu 3 wave correction. Oops. Kenapa tak boleh lukis ni? Okay, 3 wave correction, you long from there. Boleh? Okay. So AUD JPY break ke atas, break daripada high kat sini. Yang kita cerita sebelum ni kan. Sebelum ni dia tak ada. So any 3-way pullback, anda long. Any 3-way pullback dia, anda long. Okay. Kita nampak kat sini kita ada satu wave. Kat sini pun kita ada satu. Dengan divergence. Dengan divergence kan. Ini satu. Ini dua. Dan kita sedang memulakan 1 of 3. Jadi kita tunggu 2, kita tangkap wave 3 of 3. Ni yang tinggi dia punya RSI tu nanti. Ini yang tinggi RSI dia nanti. Jadi tunggu dia break trend line kat sini juga. Ni lagi senang kalau anda guna RSI trend line. Bila dia break trend line sini, dia kena break trend line dekat RSI. Okay, 3 wave pullback, anda long. Simple kan? Khabar baik, Ronald? Okay. So instead of AUD USD, AUD JPY. That's a better choice lah bagi saya. Okay. Lain daripada tu, nothing much. Kita dah nampak everything starting to go up. Indices saya tengah tunggu untuk Nikkei, tapi I don't think Nikkei akan jatuh sampai kat sini. Dan juga kepada either Nikkei ataupun Dow Jones ni, nampaknya tak. This will be moving towards ke atas. Maksudnya dua kita kat sini dan dia tengah buat wave 3. Nak buat apa? Tak buat apa. Saya tak kejar. Dia break atas ni dan yen akan lemah lah. Yen will be weak. Okay? Jelas? So nampaknya positif kepada market. Tak ada pertukaran kepada outlook kita, di mana kita masih lagi melihat bagi mereka yang ikut webinar siang tadi saya dah jelaskan, I do a lot of changes untuk saham disebabkan oleh pergerakan dekat S&P 500 di mana dekat dia punya daily ni kita dah melakukan high dan dia punya RSI tu menunjukkan kita dalam wave 3. Kita dalam wave 3 of 3. 3 of 3 ni 3 of 3 of 3. Ni yang paling kuat dia punya ni. Seperti kita ceritakan siang tadi lah. This will be paling kuat dia punya movement. Okay, kita tak dapat letakkan 3 dekat sini seperti sebelumnya. Sebabnya 3 akan jadi paling 3 akan jadi paling pendek. Ingat, hukum dia 3 adalah tak boleh paling pendek. Jadi kalau kita sediakan seperti count kita sebelumnya dekat 1 ataupun dekat sini, 3 tu akan jadi nombor akan jadi wave paling pendek. So as we have this and RSI tinggi, so kita lihat bahawa ini akan extend lagi ke atas. Ngam-ngam dengan Powell punya speech tadi, we do have that market. We do have that market. Everything is seperti yang kita jangkakan. So indices move higher. Everything. Even FTSE yang lemah-lemah ni, DAX pun higher. DAX pun higher. I was waiting either DAX, SPX ataupun kepada YM. Nampaknya this entry won't be filled. Kita dah habis 2 ni kat sini. Dan move higher. Kita dah dalam start wave 3. Okay. So indices, saya rasa seminggu ni saya tulis benda ni kan. Indices higher. Higher indices mean yen lower and US dollar sideways. Itu sebabnya saya tak gemar kepada, faham? Kenapa saya tak gemar kepada
AUD USD tadi. Sebab bukannya USD tu lemah, yen yang lemah. Yes, kita ada US dollar JPY yang sedang bergerak ke bawah. Tapi itu adalah knee jerk ataupun satu reaksi daripada nampak naik ke atas balik. Ini masih lagi X. Ini masih lagi X. Okay. So, tak ada apa-apa perubahan. Nothing much. Daripada speech Powell, we do have some USD sell-off. Now, it's back kepada lebih kurang apa yang tadi. So, there will be some profit-taking activities. But we know that Fed akan masih meneruskan polisi yang sama. Kita punya outlook tak ada perubahan. Yep, tengok dekat ni. Tapi itu bukan wave 3 besar. Maksudnya macam ni, Fi. Kalau yang besar dia adalah wave 3 dan nest dia adalah 3, then barulah kita ada ni. Tapi kita tahu yang besar dia ni adalah 1 kan. Ini 1. Barulah kita masuk indices dynamic. SPX ni. Yang besar dia adalah wave 1. Ini 1. So, ini bukan indices dynamic. Kalau ada trade di time frame kecil, maybe. Kalau ada trade di time frame kecil, maybe. Okay. Biru dan merah tak kisahlah. Tapi besar dia adalah 1. So, ini shorter time frame, ini adalah indices dynamic. Anda trade dekat 15 minit. 1 hour tak. 1 hour adalah fixed dynamic. 1 hour adalah fixed dynamic. Okay. Okay. Jadi kita masih dalam dinamik yang sama. Tak ada perubahan. Dinamik tu tak bertukar-tukar. So, kita masih ada cerita yang sama, iaitu kita ada fixed dynamic. Dalam fixed dynamic, kita jangkakan indeks ni akan terus extend higher, yen ke bawah dan seterusnya kepada US dollar sideways. US dollar sideways. Boleh? Tapi itu saya tak gemar untuk trade US dollar tadi. Itu yang saya duk ulang. US dollar don't. Anda akan dapati US dollar ni chop atas bawah. Sebabnya kita berada dalam wave 4 kepada 5. Nampak? Sekarang pun choppy kan. Ini 1, 2, ini 1, 2, 3, 3. Dia lebih berbentuk diagonal nampaknya sekarang. Maksudnya sini kita ada A, B dan C. Okay, dan lepas tu kita jangkakan dia akan buat ni apa ni? Ni dollar index. Okay, dan seterusnya di smooth. Okay, di smooth. This is the view at the moment. Boleh buy jangan. Boleh buy, no. You don't buy US dollar. Not at the moment. Belum masa dia. So kita ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan membentuk 1 dalam merah. Faham? Dan seterusnya sampai 5 ni. Jadi sini nanti akan buat 2. Sini nanti akan buat 2. Okay, dan seterusnya ke bawah lagi. Seterusnya wave 3. Jadi 5 dia ke bawah lagi. Masih lemah. US dollar masih lemah. Tapi not for you to trade. Sebab dia dalam wave 5. Oops. Okay. This is not for you to trade.
I would, tu saya sebut tadi, I would rather untuk trade apa dia, untuk trade untuk trade JPY pair instead of US dollar ni. That will be a better one. As kita tahu bahawa yen adalah lemah. US dollar will be choppy. US dollar will be choppy. Okay. Dia dalam wave 5 ni. Okay. Will be choppy. Dan seterusnya satu lagi ke bawah ni. Nanti saya betulkan dia punya ni lah. This is what we are looking at. Okay, jauh lagi ni. Sebab yang ini, then you have this sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5 dalam yang merah. Nampak? Okay. Bukan untuk short ya, bukan untuk anda short US dollar. No, you don't short, you don't long it, you don't touch it. Kalau nak trade yen. Nampak macam mana nak update chart? Dah boleh? Okay, kita tengok kepada correlation. Kalau ini breakout ke atas, dan kita katakan kita balik kepada view asal kita. Kalau dia breakout atas ini, okay, this is the view at the moment. Itu yang kita nampak pada waktu ni lah. As market react, habis, now kita tengoklah. Jangan take that news. I've been saying dia akan volatile, atas bawah. Ni sekarang ni hentak atas lagi. Not a suitable thing for you to trade. Speech macam ni, not the thing for you to trade. Okay, so ini bermakna Euro USD pun sama. Euro USD kita ada 4 kat sini dan ini ke bawah ini. Dan kita jangkakan ke atas. Okay. Dan WXY tak ada. Ini jadi merah. Itu sajalah. Ada sebarang soalan? Apa saya update ni sekejap. Ya, maksudnya kita ada ini sebagai 4. Okey. Ini 1, 2, A, B dan C. 1, 2, 3, lepas tu buat 4, 5 dalam leading diagonal. Faham? Boleh? Kita akan ada wave 4. Okay, kita akan ada wave 4 kat situ. Dan seterusnya 5. Sama seperti DXY tadi. Sama seperti kita nampak untuk DXY tadi. Kenapa tak nak ni? Okay, ini adalah apa yang saya nampak untuk pergerakan semasa lah. Ada soalan? Jelas? Tak ada perubahan, tak ada apa-apa yang mengubah view kita. The same story. Now kita buat 1, 2, 3, 4, 5 sama tadi sampai 5 ke atas. Boleh long? Tak. Dia tak ada high. Ni bukan retracement daripada high. Faham? Bukan retracement daripada high. Okay. Jangan kejar. Besok market buka. Isnin buka lagi. Jangan oh ni terbang bang. Dia tengah retrace naik. Jangan. Kita selagi dia tak break atas ni, dia masih boleh double correction ke bawah seperti yang asal kita tandakan. GBP USD pun sama. Nampak? GBP USD ini kalau nak masuk, ini mungkin boleh. Instead of
instead of ni. Tapi instead of GBP USD, I would rather go something saya sebut tadi, GBP JPY. GBP JPY. That will be a better trade daripada GBP US dollar. Nampak dia tak pull back jauh. So kalau ini breakout dan kita ada divergence semasa, so kalau dia breakout dan membuat 3 wave, ini membuat 3 wave, jelas 3 wave, anda long. Faham? Okey, sama juga dengan AUD JPY tadi. Sama juga. Ini adalah high-high. Jadi masa ni, ini tak ada divergence. GBP JPY ada divergence. Okey? Jadi kalau dia breakout trend line sini, 3 wave, anda boleh long. Dia berulang-ulang kan saya ni. Saya cerita pada ni, itu je sebenarnya. Jadi kita buat yang sama je. Ya. EJ pun sama. EJ ni tak ada. EJ ni nampaknya ini adalah habis 2. Ini 2 dan kita seterusnya truncated dan terus buat 3 lah. Kan? EJ unless anda nampak dia buat ini, kalau dia buat sebab yang ini tak ada entry. Sebab kalau dia retrace, katalah dia retrace kan, 3 wave ke sini, ini retrace kepada ini tau. Ini bukan higher high. Kalau dari sini tempat yang kita enter tu, sini okey. So ini daripada high high, nampak? Ini daripada high high. Dia pull back. Maksudnya ada trend, nampak? Sini divergence. Sini 3 wave. Sini breakout trend line, kan? Nampak? Dia breakout trend line kan? Kan benda tu, kan Suhaimi? Benda tu ulang-ulang je. Pakai benda tu je. 5 wave, buat benda tu. Maksudnya kita ada trend. 3 wave, kita nampak kat sini pun dia break ni, kita tarik Fibo kita daripada ini. Sini dia buat divergence, kan? Lepas tu anda nampak ni, tarik trend line ni. Tarik this trend line. Oops. Tarik this trend line, dia break, situ ada tempat tarik Fibo. 1, 2, 3. Jadi kita dapatlah area ni, kita enter. Sekarang ni position ni risk free, dia nak pergi mana pun sekati dia lah. Kan? Itu je. Itu kita tak dapat nak buat apa-apa. Kalau dia terus tembus ke bawah, kena BE. Itu je. Kita cari lagi untuk entry dia bawah ini. Kalau 4 dia ke sini. Faham? Itu trend trading. Itu trend trading. Yang penting kita manage kita punya risk. Itu je. Tak ada ni. Kalau dia pull back buat 2 ni kat sini, you can try to entry daripada sini. Ini bukan tempat entry. Itu bukan tempat entry. Okay. GBP JPY, yes. 3 wave, anda boleh long. Sebab ini daripada high. Nampak? Daripada high. Jadi anda boleh long dia. Okay. AUD JPY pun sama. Kalau dia breakout trend line, kita nampak divergence. Ini divergence. Daripada sini. Divergence. Dia breakout trend line, 3 wave, anda long dia. CAD JPY, tak ada high-high. Ini bukan tempat entry. Okay. Kalau dia break high sini, sini kita punya B, dalam 5 wave, 3 wave pullback, ada divergence, enter. Itu je. Saya dah bunyi CD rosak lah. Cerita sama. Sama je kan? Saya ni. Betul tak? Buat benda simple. Buat benda yang simple. Jangan susahkan trading anda. Ni something yang saya interested. Sebab, okay. Sini kita ada 5 wave. Okay.
Sini mungkin kita ada 1, 2. Kalau dia ke bawah ni, ini anda boleh long. Ini dipanggil sebagai hedging area. Hedging area maksudnya, kita tempat pertama ni kita nampak dia cuma ada 3 wave kan. Jadi, ini WXY. 85% of the time, bila anda nampak benda ni, 1, 2, 3, diikuti dari 1, 2 dan even kat 3 kat sini, kita akan ada 3 wave kat sini. Sini anda boleh long. At least 3 wave. Okay? Apa-apa hal pun, 50% anda letak BE, biarkan. Ini dipanggil hedging area. Ni high probability. Yang ini. Kalau dia pergi ke tempat ini. Kalau dia pergi kat sini. Okay? Saya tunggu dia break ini dahulu. Then, saya akan kira balik entry area. Sebab selagi dia tak break W ni, dia mungkin terus naik ke atas. Okay? So, itu dia. Kita ada knee-jerk punya reaction daripada market. Kita ada US dollar pada awalnya lemah. Now, we do have US dollar pulling back balik. But overall, kita ada few yang breakout level dan itu memberikan kita satu pandangan bahawa US dollar punya correction tu dah berakhir dan kita sedang buat 4 ke 5. Ingat, US dollar dalam 4 ke 5. Don't trade it. Sebaliknya, indeks. Sebaliknya, yen pair masih lagi ada move ke atas. Ya, indeks buat wave 3 dalam 3 tapi untuk 1. So, indeks any pullback anda boleh long. Indeks. Nikkei kalau dia pullback ke sini, saya long. DAX sama juga. Pullback ke sini, saya long. Pilih salah satu, jangan trade 3-3. YM. YM nampaknya terus ke atas. Ni mungkin B. Okay. Ini yang saya letakkan dalam market outlook. Nampaknya YM tu tak ada. YM ni tak ada. So, anda boleh tukarkan kepada DAX. Tapi cerita dia, anda pilih salah satu. Jangan trade 3-3. Basically, letak 3 layer lah. Pilih salah satu. Okay. So, ini masih lagi B selagi dia tak break atas ni. Kalau itu B, then kita akan ada level ni atas sikit. Kalau dia break out ke atas, kita dah ada 2 ni kat sini. So, higher probability ini 2 kat sini. Okay. Ni semasa lah. Selagi dia tak break atas tu. Faham? Simple, clear market. Clear apa yang kita nampak. Indices move higher. Yen pair ke atas. Dolar 4 kepada 5. Unless dia tunjuk cerita lain. Kita ada few pair tadi. Iaitu kita ada yang ini. Yang breakout level. I don't care about 1-2 candle kat sini. Ini 1, 2, 3, 4 dan mungkin ini 5. Ataupun ini 3, lepas tu buat 4 dan buat 5. Apa-apa hal pun dia break ini. Apa saya nak tengok adalah dia buat divergence, tembus trend line, 3 wave long. Simple? Okay. Ini adalah untuk apa ni? Ini AUD USD. Euro disebabkan oleh movement yang lain ni, nampaknya Euro pun we are looking at this sebagai low. Okay, if it breaks lower, then that one. Tapi I don't do it first unless market dah tunjukkan dia buat benda tu. Okay, GDP USD break higher tadi. Maksudnya kita ada higher high. Boleh? Ya. Yeah. Tunggu ada divergence, 3 wave move, long. Tak ada divergence, jangan. Ni tak ada. Masa ni tak ada. Okay. UCAD
AUD, tapi as I mentioned, the better trade will be against yen pair, bukan against US dollar. Itu better trade untuk saya. So we do have this bounce. Pasaran saham naik, satu yen, satu US dollar tak terlalu lemah. Ini waktu US, faham tak? Kalau speech Powell tadi pada siang, pada waktu DAX, pada waktu London, dolar dah hancur dah waktu ni. Disebabkan speech ni waktu nak buka Wall Street dan dia menyokong kepada Wall Street, jadi akan ada demand kepada dolar. Dia tak terlalu lemah. Faham? Tapi disebabkan level tadi dah breach, itu sebab dekat Wall Street tu nak beli, dia tak dapat pakai ringgit. Dia kena pakai dolar. Tu sebabnya macam mana pun demand kepada dolar ada. But disebabkan oleh level-level tadi breach, kita tahu higher high dah berlaku bagi XXX USD. Lower low dah berlaku bagi USD XXX. Dalam erti kata lain, correction USD dah habis. Dan dia akan melakukan pergerakan seterusnya, pergerakan dia sebelumnya. Itu dia. Yes. Yes, Alina. Itu adalah clue untuk menunjukkan 5 wave tu habis. Okay. Wave 5 kena ada divergence. Kalau tak ada divergence, I don't kalau tak ada divergence, tengok ke time frame kecil, tak ada, itu belum, itu menunjukkan itu adalah A, B dan C, W, X dan Y ke atas. Itu bukan wave 5. Okey? Boleh? So, tak ada apa-apa yang saya dapat tambah. Lain ni kita dah cerita benda sama. We are in fixed dynamic. Kalau dalam fixed dynamic, what you are looking to do is, kita akan cari untuk long indices. Kita cari untuk long yen pair. Long yen pair. USD JPY. Okey, akan ke atas. Tapi anda tak pergi long dia. Nampak kenapa USD JPY masih lagi ke atas? Ni cerita dia. Boleh? So, itu sahaja dalam market. Lain daripada itu, untuk malam ni, nothing else. Nothing else. Kita ada McCallum malam nanti. So, kita nak tengok apa yang dia sebut mengenai ekonomi Kanada ataupun sebarang mengenai polisi. Expect more that one, more volatility as kita ada Jackson Hole Symposium. Kuroda akan bercakap, UK, Big Bank of England dan lain-lain akan bercakap. Okay, expect volatility dalam pasaran besok. Okay, kita berhenti rehat sekejap. Kita sambung balik dalam minit. Kita nampak pasaran saham lebih positif selepas Fed tadi. Okay, kita berhenti sekejap. Kita sambung lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar? Okey. Okey. Jadi satu lagi yang saya nampak ada alert ni, Euro GBP ya. Euro GBP. Sekejap bagi dia load sekejap. Euro GBP. Euro GBP. Okey. Euro GBP. Okey. Euro GBP ni H4 punya entry. Ini adalah untuk hedging area. Sini 3 leg, sini 3 leg, sini 3 leg. Ni hedging area dia 3 kaki. Yang first ni 3. Ini 5 bentuk A, 5 bentuk C. Nampak? Fikri? Okey. So 3, 3, 3. Okey, maksudnya correction ni jangka habis kat sini. Okey, 3, 3, 3. Okay, this is the entry. Ni untuk swing, bukan untuk anda intraday. Dia punya stop loss sahaja dah berapa ni? Ni 150 pip. Jadi sesuaikanlah dengan anda punya lot sizing. Apa dan dia punya ni adalah TP adalah daripada sini. Ni kalau sistem apa? Sistem 3711 saya tengok dia punya ni dulu. Dia punya risk reward. 3 lebih daripada 3 dan barulah saya enter. Jadi kita take, ni adalah 0.8909 60 dan sini saya genapkan kepada 20. Okey, jadi kejap Ini saya akan tukar dalam ni. Saya guna forex ke currency. Euro GBP long 8909. Sumpen 8760 dan empat 420. This reward. Tiga. Dari 5 hari bulan lagi. Dah lama ni letak buy limit. Tunggu dia keluar tu baru kita dapat kira barulah kita tak ubah-ubah dan kita dapat kira dia punya lot sizing. Untuk account yang tu saya letakkan dia punya ni $35. So $35 untuk satu entry, risk 100%, stop loss 100 berapa pip tadi. Lamanya letak buy limit. Euro GBP 150, 149, 150 pip lah. Okey, 150 pip.
Euro GBP. Buat benda-benda macam ni. Jadi kita tak adalah nak kejar market kan. GBP USD price masa adalah 13172, 1.3172. Dan kita tahu berapa lot size, 1.77 micro. Gunakan micro account. Standard account ni cuma 0.01. Jadi tak kena. Sekejap saya letakkan entry dalam account yang untuk yang ni. Euro GBP. Sekejap. Mana Euro GBP dia ni? Euro GBP. Mana pula Euro GBP? Buy limit 1.77. Nampak cara dia? Tak adalah kita kejar ni, ini 4 hour punya chart. Besok pun mungkin baru dia activate kan. 89 09 8760. Ini untuk swing dan 9420. Okey, itu yang kita ada. Lambatnya lah dia nak activate. Okey. So nampaknya euro tertekan. Twitter apa yang tu tadi. Euro agak tertekan. Kita tengoklah macam mana. Masa ni kita ada itu yang saya sebut tadi. Ni jangan trade the news dia punya ni don't. Tengok apa kepada structure, ada ke tak dia breakout level anything, ada tak dia breakout level anything. Kalau dia breakout, then itu mengubah kita punya ni. Macam GBP ni dia break, Euro ni belum break, saya tak ubah lagi. Lukisan dari nantilah. Apa tadi? Ini adalah U-shape. U-shape dia tak dia apa? Ni apa ni? U-shape. U-shape dia break bawah ni. Kalau dia break atas balik, Euro tak break, nampak Euro tertekan ni. Then U-shape ni masih lagi ke bawah ini. Okey. Tetapi lain cerita dia untuk komoditi, iaitu apa ni? Ini adalah UCAD. Lain cerita dia untuk AUD USD dan NZD USD sebab masing-masing ada higher high. Structure dia ada berubah disebabkan oleh news tu tadi. Faham? Unless level ni break, then ini akan jadi flat. Ini akan jadi flat. Flat payah. Ini akan jadi flat. Ini flat ni payah nak kira. Okay. So structure dia berubah disebabkan dia break bawah ni. So kita ada low dalam internal. Dalam subwave ini. Kalau dia break ke atas lagi, then kita akan ada ini ke bawah ni. Okay. Masa ni tak ada apa-apa. Ini untuk U-shape. Nampak euro ni tekan. Euro memang tak habis pun. Seperti yang kita tandakan. Dia habis movement dia kat sini. 1.17. Sebab itu euro ni masih ke bawah. That is nice enough untuk kita fill orders dekat euro GBP ni. Nampak Fendi? Cerita dia semua satu. Satu cerita. Kalau euro GBP, macam euro ni, dia sampai sini, waktu tu euro GBP naik. Kalau dia react daripada area ni. Kalau dia react daripada area ni. Okay. Manakala GBP USD tak terlalu lemah macam euro. Sebab dia buat higher high. Okay. Nampak? Satu cerita. Euro JPY pun tadi kan. Euro JPY, it
looking more and more seperti yang kita tandakan asal, iaitu dia akan buat A, B dan C ke bawah. Euro JPY. Euro JPY ni, maksudnya belum 2 ni. Kalau dia break bawah 2 ni, ini masih lagi ke bawah. Saya tanda tadi. Ke bawah. Okey. Saya biarkan tu tengok macam mana. Nampak? Ya. Ini pun anda tak enter dekat sini. Ini bukan high-high. You enter kat sini, biarkan. Dah letak BE, that's it. Faham? Okey. GBP JPY not terlalu lemah. GBP JPY tak terlalu lemah. Nampak? Okey. So tak ada apa-apa. That's it. Kita ada volatility untuk US dollar, movement dalam sideway, yen masih lagi ke bawah, index ke atas, fixed dynamic, nothing changes, view sama, everything presented dalam outlook dengan apa yang kita trade kan. Okey. Tak ada soalan lain untuk market? Untuk gold, I'm expecting gold ni kalau dia tembus bawah 2 ni seperti yang kita present sebelum ni, di mana kita ada ini B dan ini C. Kalau tak tembus, that's it. Ini adalah 1, ini 2. Tapi nampaknya ini 1, 2, 3. So masih lagi ke bawah untuk gold. Apa hal pun tak ada entry. Ini sideway market. I would prefer kalau dia break bawah dan kita ada entry daripada 4. Then basket profit dia. Kalau dia daripada breakout sini, dia tak banyak move. Faham tak? Sini yang saya lebih suka. Sebab jauh lagi dia punya movement. Kalau dia breakout daripada atas pullback, itu tak besar. I would prefer untuk dia break down ke bawah. Tapi at the moment, lagi dia tak break bawah 2 ni, ini view dia. Tapi you are not entering dekat sini, sama juga dengan silver, you are not entering dalam kawasan ni. Okay? Sebab pullback bukan daripada high-high. That's it. Satu ni bukan high-high. Sini high-high dia. Simple kan? Suhaimi dah okey dah. Sistem dia simple sangat. Tak ada benda pelik-pelik. Kan? Fikri, faham dah hedging area apa? WXY tu hedging area. Kan Win? Rick. Benda simple, jadikan dia simple. Jangan buat pening kepala. Maksudnya ada trend, itu je. Trend dia wujud sebab berlaku high, low. Then kita ikut. Bila dia break, bila dia turun ke bawah. Janganlah beli kat atas. Kan? Orang jual mahal. Waktu tu kita beli. Tunggulah dia jual murah dulu, baru kita beli. Itu trend trading. Berapa kali kita... Ini, kalau tak cerita tadi, berapa orang yang akan buy kat sini? Berapa orang? Wah, ni USD kuat ni, lemah ni. Buy gold kat atas ni. Ada tak rasanya orang buy kat atas ni? Kalau anda tenung chart, anda akan buy kat sini. Betul tak? Sini. Area ni. Berapa orang yang akan buy tadi? Kalau kita tak cerita benda tu. Ini naik ni bang. Pap dia buy. Pop kena. Semalam tak tidur. Faham? Kalau saya pun tenung, tunggu news, saya akan buy kat sini. Itu sakit. Ni naik ni. Tunggu, tekan. Pap, dia turun bawah. Alamak. Jangan. Okey? Ada tak kelas? Kita ikut yang hari Sabtu tu, Rick. Hari Sabtu memang waktu ni kita masih bercerita pasal Elliott Wave. Hari Sabtu tu memang fokus kepada technical sahaja. Of course, kita akan masukkan kepada sequences dan kepada market dynamic bila masanya dah. Kita baru cover pasal, saya nak buat dia panjang sikit tapi saya tak nak banyak sangat input. I would rather go slow and slow. Dia simple je Fikri. Untuk fahamkan Elliott Wave, bagi saya Elliott Wave tak penting sebenarnya.
Apa yang saya buat, ini je. Ini je. That's it. Satu, oops, apa dia boleh berpusing-pusing nak kejap. Mana pergi mouse saya? Kejap. Dia boleh berpusing macam mana tu? Mana pergi? Yep. Baik. Oh. Macam mana nak pergi situ? Okey. Oh, bukan ni. Okey, tak apalah. 1, 2, 3, 4, 5 diikuti oleh 1, 2, 3. Anda fahamkan benda ni je. Anda fahamkan 5, 3. Anda fahamkan itu saja. Okey? Dan setiap yang trending ni, dalam ni akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia automatik pula. Dalam ni pun ada 3. 1, 2, 3. Ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Sini ada 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Sini kena ada divergence. Dekat indikator ada divergence. Fahamkan itu saja. You faham konsep itu, you are okay. Anda tekankan pada konsep itu, anda okey. Anda tak lari jauh dah. Anda tak lari jauh. Itu je. Dan tak perlu tahu A, B, C, tak perlu tahu. Anda kira lekuk dia. Ingat yang ni, nombor-nombor ni. 5, 9, 13, 17. Tambah 4, tambah 4. Ini untuk impuls. Kan? Ini untuk impuls. Maksudnya, kalau anda kira yang ni, ini 5. 3 ni, kita kira sebagai 1. Sebab dia correcting. 1. 5 balik. Okey, 5 balik. 1. 5 balik. Itu je. Okey. Jadi kalau kita nak kira satu-satu ni, setiap yang 5 ni dia akan ada divergence. Itu je. Anda nak tahu dia complete, anda tengok dekat RSI, dia akan melakukan divergence. Setiap yang 5. Setiap yang 5 ni. Selepas 5 wave, dia akan buat deep correction. Wave 3, dalam yang structure yang ini, akan ada RSI paling tinggi. Itu je. Buat dia ulang-ulang, cerita dia sama. Itu saja. Tak ada benda pelik-pelik. Okey? Tujuan kita saya tunjukkan elliott wave bukan apa. Dia tak penting pun. Seriously. Anda faham structure. Anda faham bila anda nak trade bila berlakunya higher high. Dan kita nak tahu structure tu habis ke tak habis. Itu je. Tujuan dia adalah benda ni. Ini kita masuk ke topik kita. Anda ada satu sistem untuk mencapai objektif anda. Itu dia. Bila kita trade, yang benda pertama adalah kepercayaan yang betul kepada trading. Tak ada benda 100%. Tak wujud. Tak wujud benda 100%. Itu yang pertama anda kena terima. Kedua, oh ini bank kacau, ini broker kacau, ini apa. Itu kita tak dapat elakkan. Dan faham bahawa even institution trader, dia orang tengok chart yang sama dengan apa yang kita tengok. Tak ada rahsia dalam rahsia, tak ada apa, tak ada. Dia orang dapat info sama seperti yang kita tengok. Anda korek lebih sikit, anda dapat apa yang sama dia orang dapat. Tak ada cerita dia orang ni ada, tak ada. Bank satu tak tahu bank sebelah tu buat apa. Itu je. Dia orang tak tahu. Kalau dia tak boleh bagi tahu, kalau dia orang bagi tahu, dia orang masuk jail, faham tak? Dia orang dikira sebagai rigging the market, tak boleh. Kan? Yang pentingnya kepada kita adalah ini. Ini anda kena ada objektif yang jelas kepada trading. Dan kita ikut satu rule yang sama. Suhaimi dah boleh ceritakan apa rules trading yang kita ikut kan? Simple je. Simple. Higher high, dia buat ada divergence, dia break trend line, 3 wave, tarik Fibonacci extension, masukkan 100, SL 1618, lepas tu TP 100% extension. Itu je. Itu je. It is as simple as that.
Lepas tu tool yang kita pakai Fibonacci, itu je. Trendline, RSI 3, jangan banyak sangat. 2 atau 3 cukup, jangan banyak sangat. Di sinilah anda kena adjustkan kepercayaan anda tadi, menerima realiti. Realiti dia, ramai trader akan loss bila market trending. Dia sideways, trending. Waktu ni lah waktunya ramai trader loss. Pelik. Bila dia trending, ramai. Kita akan tengok lah, nak depo kat mana lah, nak top up account lah. Tak, top up account benda paling mengarut bagi saya. Loss lah. Terima loss anda, move to another trade. Terima kenyataan dia bahawa tak ada benda 100%. Terima. Tak ada. Tujuan kita trade, anda kena ada mission statement ni. To make the most money. Tapi, jangan lupa bahagian kedua dia. Ini yang lagi penting. Dengan minimum amount, least amount as possible. Maksudnya, anda letakkan satu jumlah yang anda boleh terima. Kalau loss, loss. Tak adalah, aku loss, lepas ni aku nak recover. Satu lagi benda paling mengarut yang trader buat, dia cuba untuk recover. Janganlah cerita recovery. Kita tahu kalau the moment orang tu sebut dia tengah nak buat recovery, dia punya emosi tu kacau. Dia trade sebab entry sebelum. Dia bukan trade sebab ada set up. Faham tak? Dia akan paksa nak entry. Familiar tak benda tu? Pernah buat tak? Kalau anda ada rasa macam tu, berhenti dulu. Berhenti dulu. Loss satu. Tekan lagi. Ini masih naik ni. Tak mungkin. Start. Habis. Familiar tak cerita tu? Fikirkan apa saya sebut ni. Trade the trend. Yes, saya tahu. Bila kita cerita long, kan, ni trade, ni contoh saya bagi gold. Anda tengok apa yang gold buat. Anda tengok apa yang gold buat. Gold. Mana gold? Okey, gold. Okey. Gold breakout daripada multi high level. Gold breakout daripada multi high level. Apa yang kita tahu bila benda tu breakout? Apa yang biasa berlaku? Bila breakout, dia retest area tu kan? Betul? Selain daripada gold, apa lagi kita ada? Kita ada Euro USD. Saya tunjukkan satu-satu. Euro USD. Ni benda-benda yang bukan baru cerita hari ni. Dia breakout trend line. Multi-year trend line. Dia breakout. Lepas dia breakout level, apa yang biasa dia akan buat? Apa yang biasa dia akan buat? Dia akan retest balik. Dia akan retest balik. Nampak? Kalau tak retest sekarang, daripada higher level, dia akan retest balik. Itu sifat biasa dalam market. Memang itu yang kita tahu. Tapi kita tahu itu retracement. NZD, USD. Breakout level. Breakout trend line. Lepas dia breakout, apa yang dia akan buat? Retest. Ini yang asas yang kita belajar kan? Dalam teknikal kan? Lepas breakout, tunggu retest untuk ikut balik. Betul? This is what happening. Ini yang sedang berlaku. Lain ni. Okey, benda sama. Even dekat AUD USD kita ambil sama je lah. Beratas lah. Tengok. Breakout, retest, naik. Benda sama. Ni kalau kita tengok dekat lower time frame. Dekat daily. Dekat daily anda akan nampak ni. Then you will see this. Retest, naik balik. Sama juga dengan gold. Dengan gold. Mana gold kita ni? Weekly.
Mana pergi dia tadi? Daily. Okay. Okay. It's there. Retest. Ni benda yang biasa. Benda yang berkali-kali kita tahu dia akan buat benda ni. Dia pergi 1800. Yes, mungkin. Mungkin ini yang banyak dalam market orang sebut sebab of this. Ini yang banyak kita dengar dalam market. Gold akan retest balik 1000 sekitar situ. Ini yang banyak kita dengar. 1800 sekitar kawasan sini. Tapi apa-apa hal pun, ini lawan trend, betul tak? Betul tak? Kalau saya tanya anda, ini lawan trend. Tak kisahlah dia dekat daily ke, dekat H4 ke. Ini lawan trend. Apa yang perlu anda buat bila trade? Ikut trend. Ikut trend. Ikut trend. Definekan apa itu trend kepada anda. Define, bagi definisi. Bagi definisi, tujuan, yes, tak ada benda 100%. Adakah gold mungkin akan terus reverse? Yes, itu mungkin. Tapi biarlah dia nampak reverse dahulu. Kalau saya tunjuk chart macam ni, ada ke nampak reverse? Ada ke nampak dia reverse? Faham? Unless anda tengok chart ini. Yes. Ini pun belum ada lower low. Seminit. Nah, kalau dia buat lower low kat sini, mungkin. Saya tak dapat pergi saat. Tak cukup. Kalau ni tak dapat. 1 second. Tak dapat. Kena upgrade. Tak cukup pangkat. Tak cukup bayar. Okay? Belum. Faham? So, trade with trend. Trade with trend. Tujuan dia supaya anda boleh mengawal. Takut anda. Anda tahu the direction. Anda cuma tunggu. Jangan cari entry. Faham tak? Anda tunggu entry. Itu bezanya bila kita membuat analisa berbanding dengan scan the chart cari entry. Sebab bila anda membuat analisa dan menunggu satu tempat, emosi anda terjaga tau. Anda tak terpaksa nak entry. Kalau anda scanning chart untuk cari entry dan selepas melihat kepada 50, 30, 20 chart, emosi anda start terganggu. Tak ada entry. Aku dah penat cari tak jumpa ni. Terpaksa entry. Pernah lalu yang tu. Okay? Keep it simple to be successful. Kalau anda dah ikut webinar lama, I think by now, the system that saya pakai, very, very simple. 3 sahaja. Index, yen, US dollar. Kita tengok kawan-kawan US dollar tadi. Ada tak dia break out daripada level dia? Kalau dia ada break out level dia, then kita katakan US dollar retracement dah habis. Cumanya untuk euro ni saya tak dapat lukis lagi, dia tak tunjukkan kepada saya. U-shave ni mungkin GU dah break, membuat higher high. Takut-takut ada yang pergi sell GU. EU dia pergi sell. Tak. UCAD dah ada lower low. Anda tak pergi buy dia. AU dah ada high high. NU dah ada high high. Nampak? Okey, benda yang berulang-ulang. Jangan sebab tengok tenung candle satu tekan. Jangan buat benda tu. Penat. Anda akan trade, anda dapati diri anda amat penat. Keep it simple. Keep it simple to be successful. Bagikan sebab anda entry. Gunakan tools yang betul untuk mencari trend. Gunakan tools yang betul untuk mencari trend. Tak kisahlah. Apa-apa tool memang kebanyakannya untuk mencari trend kan. Dan mencari tempat
dan keadaan untuk entry. Fahamkan tools yang anda pakai. Kalau nak memahami lebih lanjut mengenai RSI, anda boleh baca dekat sini. Trading View Wiki RSI contohnya. Kalau dok tanya apa itu RSI, tekan. Resistance RSI, Trading View, tekan. Sorry. Ini. Inilah betul. Baca semua ni pasal RSI. Sejarah dia, siapa yang buat dia, apa cerita dia, macam mana nak pakai dia, apa itu divergent, semua ni ada cerita dalam ni. Failure swing, even teknik pun ada dalam ni. Cutwell pun ada. Macam-macam ada dalam ni. Trading View Wiki. Boleh? Macam-macam ada dalam tu. Okey. Datang dengan senario if and should. If and should, kalau katalah anda kata, oh, indeks dijangka naik ke atas, yen pair akan naik ke atas. Tetapi sekiranya anda dapati, indeks naik ke atas, yen pair turun ke bawah, something is not right in the market. Kalau itu berlaku, anda kena jaga-jaga dah. Tengok balik analisa anda, apa yang berlaku. Boleh? Okey? If and should. Plan ahead. Apa anda nak buat selepas entry. Bukan hanya fikir entry je. Lepas tu tenung. Tak penat ke buat benda tu? Katanya ada teknik. Tapi kenapa dia nak tenung chart? Percaya kepada teknik anda. Percaya kepada teknik anda. Anda tahu teknik anda tak lengkap sekiranya anda duk tenung chart. Kenapa? Tak ada cara exit. Faham? Dia tak ada stop loss, tak ada TP, kan? Nanti aku cut loss. Apa salahnya kalau kita tahu kat mana kita cut, letak stop loss? Betul? Jadi position sizing model, benda-benda ni. Tugas seorang trader cuma ikut rule. Itu je. Dia tak pandai trade. Dia cuma kata ini condition untuk entry, untuk long. 3711. Untuk long kita nampak satu higher high. Yang berlaku dalam 5 wave. Ini dia ada dua. Satu adalah hedging area. Lepas tu kita tunggu dia buat correction. Bila sini membuat higher high. Dan di sini break trend line. Ada RSI punya divergence. Tarik Fibonacci, letak limit order, stop loss 1618, kira daripada bawah ni ke atas ini, dan ke entry kat mana TP. 50% kat sini, letak BE nanti. Itu sahaja. Buat dia ulang-ulang-ulang. Yes. Kalau dia macam ni. Sebenarnya, bila kita nak review sistem kita, Ridwan, bila kita nak review sistem anda review bila anda kena TP. Faham tak? Jadi kita tahu print out chart, rupa pergerakan tu, rupa setup yang kita tengok tu, dan tampal dekat dinding. Saya 2011, 2012, waktu saya tengah ikut satu course ni, saya pun sama. Saya kata kalau saya kena stop loss, 2011. Kalau kena stop loss, saya akan review balik. Orang yang ajar saya bagi tahu macam ni. Kalau macam tu, kita concentrate kepada losses lah. Tak. Kita nak win. Jadi kita nak tengok apa pergerakan market the winners. Itu satu tip. Saya bayar 25,000 tu untuk tip tu. Print out rupa chart kita bila kita kena TP. Tampal dekat dinding. Keadaan sebelum market dan cari keadaan tu berulang balik. Itu boleh mengurangkan losses anda. Faham? Sebabnya kita nak win. Kalau kita concentrate pada losses, emosi kita akan kacau yang tu kan. Jadi print out MT4 ke trading view anda, bila kena TP, kan, print out chart tu, rupa dia. Itu cantik. Nampak?
Saya pun sama. Kalau loss, saya akan review balik SOP saya. Lepas tu kita nak tukar-tukar teknik. Oh, sakit. Jadi, concentrate kepada apa yang anda buat betul. Bila anda concentrate kepada apa yang anda buat betul, emosi anda terjaga dan anda boleh ulang balik apa yang betul. Itu dia. Kalau kita concentrate kepada yang salah, kita nak tukar, maybe your technique ada something yang you miss out. Ya, tapi itu mistake. Bila kita concentrate kepada mistake, sedangkan ada benda yang kita buat betul dan kita tak concentrate pada dia, kita mungkin ubah benda yang dah kita buat betul tu menjadikan teknik tu jadi lari. Tu dia. Okay? Semuanya makin lama saya dalam bidang ni, tahu tak apa yang saya belajar? Bukan market. Sebab cara saya analisa market, if Rick, I think you know already kan? Sharinda pun nampak kan? Cara saya analisa market simple sebenarnya. Simple. 3 benda ni dan saya nak tengok dia dekat chart. Of course nampak macam banyak nak tengok. Tapi sebenarnya simple. Simple. Saya tengok sequence, saya tengok correlation. Lepas tu kita come up with market dynamic dia. Kita tunggu tempat, kita entry, kita ulang, ada stop loss, ada TP. Kita ulang, jaga duit. Ya? Analisa dia simple. Tapi bagaimana saya boleh datang dengan benda yang simple? Macam mana saya boleh datang dengan benda simple kepada saya lah. Mungkin ada yang, kalau yang dah ikut lama, you know what I mean. Yeah? It is simple. Cumanya disiplin kita nak ikut dia. Itu sahaja. Disiplin itu yang payah sebenarnya. Cerita dia, lagi lama saya trade, saya belajar banyak benda apa tau. Saya banyak belajar mengenai saya. Bukan market. Saya banyak belajar mengenai saya. Siapa saya. Seorang trader tu, anda akan nampak sifat anda dalam trading anda. Kalau anda tak penyabar, dalam trading anda pun nampak. Kalau anda tak dapat nak jaga duit, dalam trading anda pun nampak. Dia akan nampak. Tengok diri anda balik, tengok trading anda, dia tak jauh. Dia tak jauh. Saya ambil psikologi. Sebab tu saya banyak tekan kepada psikologi, orang nak tahu. Bidang saya memang psikologi, bukannya kepada management ke banking ke apa, tak. Dan kajian yang dijalankan kepada trader mendapati ini dia. It's all about the EQ, not the IQ. Ini emotion quotient, keupayaan untuk mengawal emosi. Bukannya lagi banyak dia tahu pasal market, makin hebat dia trade. Tak. So, untuk prepare diri kita, mula balik. Kalau anda dapati, susahnya nak buat duit dalam trading kejap ni. Teknik ada kan. Pakai loss, apa semua. Percayalah, dia bukan loss sebab teknik. Dia bukan loss sebab Trump tweet. Bukan. Anda lebur akaun bukan sebab tu. Start balik. Lihat balik kepada diri anda. Bukannya lihat kepada teknik. Bukannya lihat balik kepada cara baca market. Bukan. Anda lihat kepada diri anda dahulu. Bukan tukar teknik dahulu. Anda lihat muhasabah dirilah. Apa isu-isu yang ada pada waktu ni yang mengganggu anda. The weight that you carry around on your shoulder. Sama ada daripada sudut kehidupan private ataupun public. Apa? Ada tak anything? Lepas tu tengok keadaan kewangan anda. Fahami apa dimaksudkan dengan toleransi kepada risiko. Toleransi kepada risiko ni simple je nak tahu. Simple je nak tahu. Kalau anda trade dan anda risikokan certain jumlah. Bila kena stop loss, anda tengok, kena stop loss. Anda tak jeling, duk tengok jeling, duk susah hati. Selagi ada itu berlaku, selagi itu you don't find the right amount to trade per trade. Satu entry berapa nak letak. Dia bukannya lot size. Dia kepada berapa dolar. Anda hilang 600 pip kalau 0.01 micro lot, tak sakit.
Faham maksud saya? Ya, jadi anda kena sesuaikan lot sizing kepada dollar amount dan kepada anda. Faktor paling penting kat sini adalah diri anda. Ya. Adakah anda menggunakan modal asas? Sekiranya anda menggunakan modal asas, maksudnya itu memang duit simpanan. Ya. Kalau anda trade duit simpanan, duit yang anda perlukan, make sure dia punya ratio paling tinggi 70-30. Ini something yang saya sendiri ikutlah. Kalau anda trade duit yang anda simpan, bukan duit lebih, dia lain tau. Duit lebih ni, setahun tak kerja, anda tak perlu. Duit simpan, setahun tak kerja, dia luar, dia dipakai. Faham? Itu duit lebih dengan duit asas, modal asas. 70% bukan masukkan dalam trading. 70% anda letakkan dalam fixed income. Sesuatu yang mendatangkan steady stream of income kepada anda secara annual. 30%. Then anda boleh risikokan. If this possible, depend on you. Bukannya 30% ni katalah sini 1,000 kan 700, kita belilah, letaklah ASB ke apa, 300, oh ini full margin. Bukan. Dan anda fikir balik 300 ni, okey, 300 adalah modal, daripada 300 berapa sebenarnya nak lebur? Tanya tu dulu. Kalau kata 300, oh aku sebut lebur 200. Okey, 200 ni berapa kali entry? Kalau loss berturut-turut, dan anda tahu berapa nak trade per entry. Faham? Soalan ni yang anda perlu tanya diri anda. Tanya keadaan kewangan anda. Masa untuk anda analisa dan trading. Trading kat sini bukannya pergi duduk mengadap. Ini anda bukan bekerja sebagai trader. Anda scalping, anda tak perlu scalping duduk kat situ 5 jam. Itu tengah tahan float, bukannya tengah scalping. Faham? Itu beza ya. Kita senang je tahu orang tu tengah profit ke tak profit. Kalau dia scalp sekejap, dia tengah profit. Kalau dia scalp, dari tadi aku scalping. Itu tengah apa tu? Tengah float. Dia scalping sejam. Mana ada orang scalping sejam? Scalping tu few second, few minute. Itu scalping. Itu intraday kalau lebih daripada tu. Boleh? Okey? Bila anda dah faham apa yang anda nak, masa yang diri anda ada, then anda come up with objective. Ingat, objektif kita simple je tadi. To make the most money with the least amount of risk. Then set strategi. Macam mana untuk anda mencapai objektif anda? Simple. Ikut trend, kawal fear, kawal emosi. Itu dua tu. Lepas tu, kawal duit. Ini asas dia. Setkan, ketahui keadaan kewangan. Asas dia benda ni yang banyak kacau kita sebenarnya. Ini yang banyak kacau kita. Ini nak tak nak, ini yang banyak kacau kita. Dan anda dia buat macam ni. Buat 3 demo account. Demo 1, demo 2, 3 separate demo account. Demo account dekat XM dia tak expired tau. Okay. Buka demo account $10,000. $10,000. 3, $10,000. Okay. $10,000. Lepas tu, trade satu entry $25. Bukannya 25 lot, bukan 0.25, bukan 2.50, bukan. Kirakan guna kalkulator, tengok stop loss, berapa position size. Faham? Kalau kena stop loss, hilang $25. So, itu kalau orang tanya saya, berapa nak pakai leverage, saya tak peduli pasal leverage. Sebab setiap entry saya masukkan memang cukup dengan berapa yang saya nak risikokan. Faham? Leverage tak penting kepada saya. Tak kisah. Satu-satu pun tak kisah. Sebab saya memang menggunakan jumlah untuk buka position tu.
make sure you plus, kalau anda jenis ni 20% stop out level, XM 20%. Okay. Jadi maksudnya kalau nak letak dalam akaun tu kena ada $30. Trade lah. Kalau kena stop loss $25, ada $5 lagi, dan top up $25. Okay. Tak lama lagi dekat XM kita akan ada wallet. Anda boleh buat benda ni, simple. Okay. Try out tiga teknik ni. Lepas tu dapatkan dia punya opportunity. Berapa kali dia bagi entry yang dapat anda trade. Testing tiga sistem ni dalam tempoh sebulan lebih. Test dia dulu. Ini benda yang anda boleh pakai seumur hidup tau. Seumur hidup. Opportunity. Bukannya lepas dah dapat 11.5 tu berhenti. Tak. Anda cari apa yang terbaik. Opportunity maksudnya berapa kali trade yang kena kepada anda. Kalau dia banyak sangat entry, ni anda dapat aku entry. Yang lain dia entry lagi tak dapat nak entry. Itu sistem yang tak kena kepada anda. Sebab semua sistem ni dia ada prestasi dia kepada signal yang dia berikan, setup yang dia berikan. Jadi kalau dia banyak sangat signal, katalah sehari 200, 300 entry dia bagi. Kita cuma dapat trade pada sebelah malam balik kerja ataupun besok pagi. Jadi itu tak sesuai kepada anda. Jadi kena tengok keadaan diri anda, opportunity. Apa expectancy? Satu entry berapa boleh dapat secara average? Dapatkan benda-benda ni. Dan nombor 3 adalah kepada winning percentage. Jangan percaya kepada orang punya prestasi. Anda kena test out sistem itu kepada anda sendiri. Faham? Anda kena test out sistem tu anda sendiri. Bukannya, orang SS, ni dah last month withdraw 18 kali. Tak. Sebabnya anda nak tengok kesesuaian dia dan anda kena test kepada position sizing. Dia bukannya pasal entry. Dua orang entry, tempat yang sama, dengar ni, dua orang entry tempat yang sama, prestasi dia boleh berbeza. Menggunakan broker yang sama, akaun yang sama. Macam mana tu? Macam mana tu? Dan dua orang entry sama, tapi prestasi dia boleh berbeza. Sebab apa? Yang pertama membezakan dia position sizing. Position sizing. Yang kedua, kaedah exit. Ini kenyataan dia. Ini kenyataan dia. Dua orang, entry sama. 5 orang. Lagi 5-5 kadang-kadang lain. Jumlah duit dia jadi lain. Equity dia jadi lain. Dua ni. Position sizing, kaedah exit. Biarpun semua 200 orang, 500 orang, entry yang sama. Yang membezakan prestasi dia adalah position sizing dan kaedah dia exit. Entry itu tak penting. Faham? Bukannya pasal entry. Kita buat duit atau hilang duit bila kita keluar daripada entry. Jadi, teknik anda kena tekankan kepada exit. Bukannya kepada entry. Nampak? 3711 tu saya tekankan kepada exit tau. Bukannya kepada entry. Kita tahu arah, tempat entry, tempat exit. Lepas tu saya tengok, dah tahu tempat exit, barulah saya dapat at least 31. Jadi saya akan tengok kepada risk reward. Dia risk reward cantik, saya masuk. Risk reward tak cantik, saya tak masuk. Tekankan kepada itu, bukannya kepada entry. Ya. Berfikir dengan mengikut sistem. Tujuan dia, bila kita mengikut satu sistem, kita tahu apa yang kita perlu improve. Sebabnya anda buat benda sama dan kalau anda dapati dia tak menjadi dan berikan satu masa, contohnya, saya akan tengok balik prestasi saya setiap
sebulan, 3 bulan. Bukannya setiap entry kena SL terus tengok. Bukan. Itu bukan cara dia. Bagi satu, Rick, jangan buat setiap kali kena stop loss, kaji balik. Bukan itu cara dia. Buat dia sebab sistem tu kena bagi dia bernafas. Bagi dia after certain ni. Sebab dia tak ada benda 100%. Okay? So, mungkin kepada 30 entry, 50 entry, kita akan tengok balik. Ataupun kepada timeline. Saya gunakan timeline 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Jangan setiap kena loss, tukar. Jangan. Itu anda akan dapati teknik anda lama-lama anda confused dah. Lepas tu tak dapat. Kita tak berupaya untuk nak ikut teknik tu secara full kalau kita duk tukar. Habis. Okay? So, ini memberikan kita kemampuan untuk continuously learning. Okay? Sebabnya kita buat benda yang sama dan you know apa kekuatan sistem tu, apa kelemahan dia. Kita boleh adapt dan improve. Kalau contohnya, saya pernah ceritakan mengenai market profile sebelum ni. Market profile ni, bila market dalam double distribution, dia look cantik. Maksudnya market tengah ranging. Market tengah ranging, teknik ni, wah, tu dia. Tapi, bila market buat L-shape, ataupun P-shape, dia tak cantik. Bila market tengah buat double distribution ataupun single distribution, bagi siapa yang pernah belajar market profile dulu, dia cantik. Itu makanan dia. Dia memang makan lah. Sekarang ni market macam ni. Sekarang ni market. Kan? Dia tak menjadi. Jadi kita boleh adapt untuk tak pakai sistem tu. Dia masih kepada trending market. Tapi ada caranya untuk kita tahu dia tengah trending. Dan kita tahu kat mana high and low of the market. Okay. So, bila kita mengikut satu sistem, kita tahu keadaan semasa kita. Okay. Apa approach kita untuk capai apa yang kita nak. Dan anda cuma mengikut sistem tu. Anda tahu apa yang kita nak, objektif kita, cara dia, dan kepada apa yang kita ada, masa, equity serta kemahiran anda. Ni adalah sistem, cara berfikir dengan sistem. Jadi, tiga yang ni, tapi yang paling utama dia adalah diri. This is the most important part of your trading. You settlekan yang ini, barulah dapat kepada memahami market dan juga memahami sistem yang anda pakai. Yang paling utama, ada teknik pun kita tak dapat nak ikut, ada apa pun kita depan cat jadi orang lain, tak dapat. Memahami pasaran, kita come up with model. Macam mana kita ada satu sistem untuk membaca market. Yang saya gunakan, and I think it's easy enough because kita nampak dia dekat chart, adalah penggunaan market dynamic. Market dynamic adalah basically memahami faktor-faktor dan perkaitan di antara security berbeza dan kita melihat kepada sequences dalam pergerakan market, dan itu saya gunakan wave theory. Okay? Ambil yang basic sahaja. Fahamkan bahawa setiap orang cuba untuk membeli aset. Untuk melihat harga aset, apabila pelaburan berlaku, bila ni adalah dengan melihat, ada banyak, saya gunakan indeks. Untuk mewakili aset. Jadi bila kita ada ekonomi bagus, harga aset naik sebab orang ada duit dan membeli. Ekonomi bagus. Ekonomi tak bagus, aset harga turun, indeks jatuh. Simple. Make sense? Harga kebanyakan aset di price dalam US dollar.
equity market terbesar, bond dan stok adalah dekat US. Okay, so USD sebagai harga dan yen sebagai funding. Okay, sekiranya ekonomi bagus, asset price naik, yen jatuh sebab dilabur keluar, US dollar kuat pun, sideways kuat pun, orang masih beli aset. Sebabnya apa? Sebab ekonomi bagus. Jadi harga naik, tapi kita nampak future return pun makin cantik. Orang masih beli. Tapi the moment ekonomi plateau, sekiranya indeks tadi dah mahal, macam mana kita tahu dia mahal? Sampai resistant. US dollar masih naik, ini akan jatuh. Bila indeks jatuh, yen naik. US dollar sideways ke atas ataupun ke bawah. Either one. Depending kepada apa berlaku dalam kepada apa dia punya degree of movement. Tujuan saya letakkan market dynamic, kalau anda lihat apa yang saya buat, saya cuba untuk cari wave 3. Saya cuba untuk mencari impulse. Ini yang saya cuba cari. Maksudnya trending market. Itu yang dibuat. Okey? Okay, so ini basically kesimpulan dia lah. Kalau nak fahamkan market dynamic, saya tak masukkan nota ni, betul masukkan nota ni dalam yang besar. Bila weak US dollar, kenapa satu ni mana pergi? Okay, weak US dollar adalah negatif, berlaku dalam negatif US dollar dynamic ataupun fixed dynamic. Seperti saya ceritakan tadi, kita sekarang ni dalam fixed dynamic. Dalam fixed dynamic. Weak US dollar hanya berlaku pada fixed dynamic dan juga apabila kita berada dalam negatif US dollar dynamic. Dua masa je. Dua masa je. Kalau anda katakan kita dalam wave 1, dalam indeks, kita tahu US dollar lemah. Pada masa yang sama, kita juga ada indeks yang naik, di mana bila indeks naik, yen pun lemah. Sebab itu saya tak gemar nak bila anda tanya saya USD JPY nak ke mana. Sebab dua-dua lemah, faham tak? Dua-dua pengsan. Jadi tak ada apa-apa, nothing. To me nothing. Dua candle naik, dua candle turun tak dapat. Structure dia adalah sideways, tak ke mana. Sideways. Tapi sebab indeks naik, kita ada US dollar kuat sikit daripada yen. Sebab tu US dollar JPY sideways to higher dalam keadaan fixed dollar fixed dynamic. Ini adalah fixed dynamic. Okay. Weak Japanese yen berlaku apabila kita ada fixed dynamic dan juga index dynamic. Maksudnya sama ada indeks dalam wave 1 ataupun wave 5 ataupun kita ada indeks yang berada dalam wave 3. Yen lemah. Nampak? Ada dua keadaan bila US dollar lemah dan yen lemah. Tapi cuma ada satu keadaan untuk indeks lemah, iaitu bila yen kuat. Sebab itu kalau anda tengok dekat chart, saya tunjukkan. Kalau anda tengok dekat chart, di antara tiga instrumen ni, kita ada untuk apa? Untuk indeks kita ambil ES. Okay? Dan kita ada untuk dolar, kita ambil DXY. Dan kita ambil kepada satu lagi adalah kepada apa? Kepada yen. Kita ambil example AUD JPY.
UDJPY. Mana UDJPY? Kalau saya tanya, dan kita tengok time frame besar sikit. Okay. Apa yang jelas anda tengok kat situ? Apa yang boleh anda nampak kat sini? Apa yang nampak jelas dekat sini? Mana market yang trending? Mana market yang trending? Ini. Saham. Saham. Sedangkan dolar, sedangkan yen sideways. Sebab cuma satu je masa indeks lemah, iaitu bila yen kuat. Sedangkan yang lain ni banyak bercampur. Nampak? Sebab itu kita ada market yang lebih volatile dalam dolar dan juga yen. Jadi kalau anda melihat, ni tip dia, untuk melabur jangka panjang, ni. Nampak? Ya. Sebab itu antara ETF pegangan terbesar dengan asset under management terbesar di dunia adalah ini. ETF pula. ETF. Nak tengok asset under apa yang terbesar, tengok kat mana ni. ETF. News. Yap, habis. ETF terbesar dunia adalah ini. SPY. Okey? Okay. Fahamkan market, fahamkan apa trade the price action, set up wujud bila price buat something high lower low, tunggu bukan cari set up. Yeah? That's about it. Okay? Invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Jangan pandai trade. Invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Buat benda tu. Ulang. Boleh? InsyaAllah bersama saya pada petang besok, pada jam 3 sehingga jam 5, webinar Jumaat. Helmi pada sebelah malam. Dan Sabtu, jangan lupa, Sabtu kita pergi kepada asas. Okay? InsyaAllah bersama saya esok. Terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you.